dia mengaku bahawa dia berulang kali merogolnya. Elizabeth melahirkan 7 orang anak semasa dia ditahan. Seorang anak meninggal sejurus selepas kelahiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang seorang lelaki yang mendera, merogol dan mengurung anaknya sendiri di ruang bawah tanah rumah mereka. Sebelum kita meneruskan tentang kisah beliau, saya berharap kepada yang masih baru dalam channel ini untuk menekan butang subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas video-video yang menarik selepas ini. Nama diberi ialah Joseph Frizzell. Beliau telah dilahirkan pada April 1935 di Amsterdam, Austria. Pada 1956, ketika beliau masih berumur 21 tahun, beliau telah bernikah dengan seorang perempuan 17 tahun yang bernama Rosemary. Hasil perkahwinan mereka berdua lahirlah 7 cahaya mata dan salah satu daripadanya ialah Elizabeth yang dilahirkan pada 6 April 1966. Kisah ini bermula pada 28 Ogos 1984 setelah Elizabeth berusia 18 tahun. Joseph memikatnya ke ruang bawah tanah rumah mereka dengan mengatakan bahawa dia memerlukan bantuan untuk membawa pintu. Dia mengatakan bahawa ini adalah potongan yang terakhir yang diperlukan olehnya. Setelah Elizabeth memegang pintu di tempatnya, sementara Joseph memasangkannya ke dalam bingkai, Joseph memegang tuala basah dan menutup muka anak perempuannya sehingga dia tidak sadarkan diri, lalu menempelkannya ke dalam bilik. Selepas kehilangan Elizabeth, Rosemary menyampaikan laporan tentang kehilangan anak perempuannya. Hampir sebulan kemudian, Joseph Frizzell menyerahkan sepucuk surat kepada polis yang dipercayai ditulis oleh Elizabeth. Tapi yang sebenarnya ialah Joseph Frizzell telah memaksa anaknya untuk menulis ketika dia berada dalam tahanan. Surat itu menyatakan bahawa Elizabeth bosan tinggal dengan keluarganya dan tinggal bersama seorang rakan. Dia memberi amaran kepada ibu bapanya agar tidak mencarinya atau dia akan meninggalkan negara ini. Joseph Frizzell memberitahu polis bahawa kemungkinan besar dia telah menyertai kultus agama. Selama 24 tahun, Joseph Frizzell mengunjungi Elizabeth di ruang tersembunyi hampir setiap hari atau minimum 3 kali seminggu, membawa makanan dan bekalan lain. Setelah ditangkap, dia mengaku bahawa dia berulang kali merogolnya. Elizabeth melahirkan 7 orang anak semasa dia ditahan. Seorang anak meninggal sejurus selepas kelahiran dan 3 orang iaitu Lisa, Monica dan Alexander dikeluarkan dari bilik bawah tanah sebagai bayi untuk tinggal bersama Frizzell dan isterinya, yang disetujui oleh pihak berkuasa perkhidmatan sosial tempatan sebagai ibu bapa angkat mereka. Pegawai mengatakan bahawa Frizzell sangat masuk akal menjelaskan bagaimana 3 cucu bayinya muncul di depan pintu rumahnya. Keluarga ini mendapat kunjungan berkala dari pekerja sosial yang melihat dan tidak mendengar apa-apa untuk membangkitkan kecurigaan mereka. Setelah kelahiran anak keempat pada tahun 1994, Frizzell membesarkan ruangan di bawah tanah dari 35 hingga 55 meter persegi, menjadikan Elizabeth dan anak-anaknya bekerja menggali tanah dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Mereka mempunyai televisyen, radio dan pemain kaset video. Makanan boleh disimpan di dalam peti sejuk dan dimasak atau dipanaskan di atas pinggang panas. Elizabeth mengajar anak-anaknya membaca dan menulis. Kadang-kadang, Frizzell akan menghukum mereka dengan mematikan lampu atau enggan memberikan makanan kepada mereka selama berhari-hari. Frizzell memberitahu Elizabeth dan 3 anak yang tinggal iaitu Christine, Stephen dan Felix bahawa mereka akan dibakar jika mereka cuba melarikan diri. Penyiasat menyimpulkan bahawa ini hanyalah ancaman kosong untuk menakutkan mangsa. Tidak ada bakaran gas di ruang bawah tanah. Dia menyatakan selepas penangkapannya bahawa dia memberitahu mereka bahawa mereka akan menerima kejutan elektrik dan mati jika mereka masuk tangan dengan pintu bilik bawah tanah.
Menurut kakak ipar Frizzle, Christine, dia masuk ke ruang bawah tanah setiap pagi pada pukul 9, seolah-olah membuat rancangan untuk mesin yang dia jual kepada syarikat. Dia sering tinggal di sana untuk malam itu dan tidak membenarkan isterinya membawa sebarang air untuk diminum. Seorang penyewa yang menyewa bilik di tingkat bawah rumah selama 12 tahun mengaku mendengar bunyi bising dari ruang bawah tanah yang menurut Frizzle disebabkan oleh paip rosak atau sistem pemanasan gas. Pada 19 April 2008, Frizzle bersetuju untuk mendapatkan rawatan perubatan setelah Christine, puteri sulung, tidak sadarkan diri. Elizabeth membantunya membawa Christine keluar dari bilik dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Frizzle memaksanya untuk kembali ke kamar di mana dia tinggal selama seminggu terakhir. Christine dibawa ke sebuah hospital tempatan, Landesklinikum Amstetten, dan dimasukkan dalam keadaan serius dengan kegagalan buah pinggang yang mengancam nyawa. Frizzle kemudian tiba di hospital yang mendakwa telah menjumpai nota yang ditulis oleh ibu Christine. Kaki tangan perubatan mendapati aspek kisah Frizzle membingungkan dan memberi amaran kepada polis pada 21 April, yang kemudian menyiarkan rayuan di media awam agar ibu yang hilang itu tampil dan memberikan maklumat tambahan mengenai sejarah perubatan Christine. Polis membuka semula fail kes mengenai kehilangan Elizabeth. Frizzle mengulangi kisahnya mengenai Elizabeth yang sedang dalam kultus dan menyampaikan apa yang dikatakan Elizabeth, iaitu surat terbaru darinya bertarikh Januari 2008 yang dipuskan dari kota Kempten. Polis menghubungi Manfred Wolfert, seorang pegawai gereja dan pakar kultus yang menimbulkan keraguan mengenai kewujudan kumpulan yang digambarkan Frizzle. Dia menyatakan bahawa surat-surat Elizabeth sepertinya ditulis dengan aneh. Elizabeth memohon kepada Frizzle untuk dibawa ke hospital. Pada 26 April, dia membebaskannya dari bilik bawah tanah bersama dengan anak-anaknya Stefan dan Felix, membawa mereka ke tingkat atas. Dia dan Elizabeth pergi ke hospital di mana Christine dirawat pada 26 April 2008. Setelah mendapat maklumat dari Reuters bahawa Joseph dan Elizabeth berada di hospital, polis menahan mereka di perkarangan hospital dan membawa mereka ke balai polis untuk disoal siasat. Pada malam 27 April, Elizabeth, anak-anaknya dan ibunya Rosemary dijaga. Polis mengatakan Frizzle memberitahu penyiasat bagaimana memasuki ruang bawah tanah melalui pintu tersembunyi kecil, dibuka dengan kod masuk tanpa kunci rahsia. Rosemary tidak menyedari apa yang telah terjadi pada Elizabeth. Pada 29 April, diumumkan bahawa bukti DNA mengesahkan Frizzle sebagai bapa kandung anak-anak perempuannya. Rudolf Meyer mengatakan bahawa walaupun ujian DNA membuktikan sumbang mahram, bukti masih diperlukan untuk tuduhan pemerkosaan dan perbudakan. Dalam sidang media harian mereka pada 1 Mei, polis Austria mengatakan bahawa Frizzle telah memaksa Elizabeth menulis surat pada tahun sebelumnya yang menunjukkan bahawa dia mungkin telah merancang untuk membebaskan dia dan anak-anak. Surat itu mengatakan bahawa dia ingin pulang tetapi belum boleh. Polis percaya Frizzle merancang untuk berpura-pura menyelamatkan anak perempuannya dari kutus sedakaan. Jurucakap polis Franz Polzer mengatakan polis merancang untuk menemu ramah sekurang-kurangnya 100 orang yang pernah tinggal sebagai penyewa di bangunan pangsapuri Frizzle dalam 24 tahun sebelumnya. Pada 19 Mac 2009, Frizzle dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Dia mengatakan bahawa dia menerima hukuman itu dan tidak akan membuat rayuan. Frizzle kini menjalani hukuman di Gastein Abbey, bekas biara di Upper Austria yang telah diubah menjadi penjara.
Kes ini dipaparkan dalam dokumentari 2008 The Longest Night, Secret of the Austria Cellar, dan dokumentari 2010 Monster, The Joseph Fritzl Story. Buku 2009 The Crimes of Joseph Fritzl, Uncovering the Truth oleh Stephanie Marsh dan Bojan Pankowski adalah mengenai kes itu. Pada tahun 2021, Lifetime mengeluarkan sebuah filem yang diilhami oleh kes Fritzl berjudul Girl in the Basement, yang merupakan sebahagian daripada filem-filem utama Lifetime, ripped from the headlines. Jadi itulah kisah yang penuh tragis yang dilakukan oleh Joseph Fritzl terhadap anak perempuannya. Jadi bagaimana pendapat anda tentang kisah Joseph Fritzl ini? Anda boleh komen di bawah tentang pendapat anda dan juga tajuk-tajuk lain untuk video-video seterusnya. Semoga anda semua terhibur dengan kisah ini. Jumpa lagi pada video-video seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.